Okey, sekarang kita pergi kepada compound statement. Okey, compound statement ni mudah sahaja. Awak dah jumpa sebenarnya banyak kali sebelum ni. Okey, dalam apa yang kita dah belajar sebelum ni iaitu one way selection, iaitu if, dan kemudian kita ada two way selection iaitu if else statement ataupun structure. Kita hanya ada satu statement sahaja. Okey, di sinilah. Okey, kita ada kalau kita boleh tengok balik di atas. Okey, selepas if ataupun else kita hanya ada satu baris statement saja di sini dan di sini. Kan, ni untuk if else. Kemudian kita boleh pergi juga untuk if, kita hanya ada satu saja statement, satu baris statement saja. Statement ni mungkin cout, mungkin juga formula. Kan, macam tadi kita ada macam sebelum ni kita ada formula untuk kira gaji, wage, kan, iaitu hours times dengan multiply with wage, kadar bekerja tu kan, kadar gaji untuk sejam sebagai contoh. Jadinya di sini berbeza sedikit bagaimana kalau kita punya statement tersebut lebih daripada satu baris. Maka dalam kes ni kita memerlukan apa yang dipanggil sebagai parenthesis. Okey, parenthesis ataupun curly braces. Okey, untuk kita kumpulkan dalam satu kumpulan. Jadinya bila kita ada banyak statement, kita hanya perlu tambahkan braces di sini. Okey, hanya ataupun curly bracket lah ataupun parenthesis. Okey, jadinya contohnya kita dah nampak sebelum ni. Okey, saya dah simpan dalam saya punya code. Kita boleh tengok terus. Maksudnya kita tengok di sini kita ada main, ni adalah function. Awak belum belajar lagi topik function, tapi ini dikira satu function main, dan kemudian kita ada braces di sini. Okey, ini menunjukkan kenapa kita perlukannya, sebab kita ada banyak baris. Kan, jadinya kita kumpulkan dia dalam satu kumpulan dengan kita meletakkan braces. Okey, katalah kita tak ada benda lain, contohnya kita hanya ada return 0, maka kita tak perlukan braces. Ini pun dah cukup lengkap lah. Okey, sebagai suatu, ini dah bukan lengkap, maksudnya dia dah sah ataupun valid sebagai satu function, sebabnya kita ada satu baris sahaja yang dikaitkan dengan function tersebut iaitu return 0, jadi kita tak perlukan braces. Okey, tapi kalau kita ada banyak, ini dipanggil sebagai compound statement, maka kita perlukan braces, okay, untuk kumpulkan dia dalam satu kumpulan. Okey, jadinya ini satu contoh. Kemudian kita tengok kod ni, simple saja. Kod di sini apa yang dia nak buat adalah kita declare satu pembalik ubah age, umur. Kemudian di sini dia akan cout, okay, minta ataupun asking atau prompting the user to enter his or her age dekat sini. Kemudian user will key in DH, dan age will be saved in cin. Yang kalau ikut di sinilah. Kemudian apa yang akan dibuat adalah pada baris 9 dan seterusnya, di sini adalah penggunaan if dan else statement. Okay, if else statement of structure lah. Okay, yang ni adalah dia punya condition dia ataupun expression. Jika age yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 18, true. Okay, jika true, maka dua baris akan dibaca, iaitu baris 11 dan 12. Disebabkan ini adalah dua baris, kita perlukan braces di sini. Okay, kita tak boleh buang. Kalau kita buat macam ni, dia salah lah. Okay, jadi kita kena letakkan braces. Okay, kemudian di sini sama juga. Jika age greater than or equals to 18 is false, maka kena execute kedua-dua baris ini, 16 dan 17. Disebabkan 16 dan 17 adalah
2 baris, maka kita perlukan braces. Okey. Walaupun sebenarnya kita tahu bila see out kita boleh combinekan dia kan. Sini end line, kita boleh letak end line, boleh kekalkan end line dan kita boleh bawa baris 12 ke baris 11 kan, boleh je. Tapi saya nak just untuk tunjukkan ataupun for the sake of showing some example, we created two lines of codes dekat sini lah. Okay, jadinya bila ada lebih daripada satu, kita kena letak braces. Okay, jadinya kita try. Maaf, saya compile. Okay, tak ada error, tak ada masalah, dan saya run. Enter your age. Okay, di sini saya masukkan, katalah saya masukkan 16. Bukan, saya masukkan 20. Kemudian bila saya tekan enter, 20 akan disimpan dalam age melalui cin. Kemudian kod kita akan terus pergi pada baris 9 jika age iaitu 20 greater than or equals to 18 is true, maka execute these two lines. Jika or else, dekat sini else maksudnya jika age greater than 18 is false, maka execute these two lines, 16 and 17. Maka kita tahu kalau 20 mestilah lebih besar ataupun sama dengan 18, mestilah lebih besar sebenarnya. Jadinya sudah pasti di sini true, dan kita akan dapat output pada garis ataupun baris 11 dan 12. Okay, jadi saya tekan enter dan saya dapat di sini. Okey. Kalau saya masukkan, contohnya saya masukkan 17, maka 17 akan disimpan dalam age, maka 17 greater than or equals to 18 sudah semestinya false. Bila false, maka 16 dan 17 akan execute. Okay. Okay, not eligible to vote, still a minor. Okay. Jadinya di sini katalah 2 baris di sini, kita, kalau saya katalah di sini saya buang braces. Okay. Bila saya buang braces macam ni, katalah saya masukkan macam tadi, saya masukkan 17. Okey, saya masukkan 17. Tak ada apa-apa perbezaan kan? Tak ada apa-apa perbezaan. Okey. Di sini 17 maksudnya false. Bila false, di sinilah akan dibaca. Okey, baris nombor 15 akan dibaca. Dan baris 16 pun akan dibaca. Tapi cuba kita lihat kalau saya masukkan 20. Bila saya masukkan 20, maka 20 akan disimpan dalam age. Di sini jadi true. Maka kedua-dua baris ni akan dibaca. Tapi bukan setakat itu saja akan dibaca, tapi baris yang terakhir ni pun akan dibaca. Still a minor. Kenapa? Sebabnya kita tengok eligible to vote dibaca, no longer a minor pun dibaca. Sudah tentu sebab dia dalam satu kumpulan yang sama yang dikaitkan dengan if. Tetapi kenapa still a minor ni turut dibaca? Sebabnya di sini tak ada braces. Bila tak ada braces, maka ini bersamaan dengan kita seolah-olah tulis seperti ini. Okey, hanya satu sahaja yang dikaitkan dengan else, iaitu baris nombor 15. Baris nombor 16 adalah tak berkaitan dengan else, tak berkaitan dengan if. Maka apa-apa pun output yang berkaitan if else ataupun apa-apa result daripada age greater than or equals to 18 tak akan beri kesan kepada baris nombor 16. Baris nombor 16 akan terus dibaca seperti mana return 0. Okey, jadinya itu sebab pentingnya kita gunakan braces. Okey, jadinya kalau kita gunakan braces, kita akan dapat seperti yang kita nak lah. Okey, bila saya masukkan sekali lagi, saya masukkan 20. Okey. Oh, maaf, saya kena execute dulu. Saya tak compile, saya kena compile dulu. Okey, baru saya run. Okey, di sini saya masukkan 20. Tengok, letak baca pun still a minor sebab still a minor adalah dikaitkan dengan else. Bila dah baca di sini, yang semua yang dikaitkan dengan else akan diabaikan. Okey.
Jadinya di sini tambah sikit dalam nota, iaitu the compound statement is very useful and indeed we will use it frequently in this chapter, not only in this chapter but in this course. Okay, dalam pertukaran komputer ni sendiri lah. Okay, setakat ini untuk compound statement.